أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Sadaqallahul Azim. Yang berusaha nazir masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, Bilal, seterusnya yang dihormati dan disanjungi ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ayahanda, ibunda, muslimin dan muslimat, moga-moga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rafa' syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya, dengan limpah dan rahmatnya, dapat kita hadir solat subuh secara berjemaah. Ayat yang saya bacakan tadi yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, wahai umat Muhammad, ayat-ayat keterangan. Ayat-ayat keterangan yang menjelaskan hukum-hukum suruhan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan contoh tauladan, yakni mengenai kisah-kisah dan berita orang-orang yang telah lalu sebelum kamu, serta nasihat atau pengajaran bagi orang-orang yang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini jelas menceritakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, yakni Al-Quran ini, keterangan, yakni untuk menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukum hakam. Secara dalam Al-Quran ini ada hukum hakam, ada kisah tauladan dan sebagainya. Kisah-kisah dan berita-berita yang orang kata yang telah lalu sebelum kamu, yakni macam-macam kisah ada di dalam Al-Quran itu, serta nasihat dan pengajaran bagi orang yang ingin bertakwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini, tuan-tuan, puan-puan, kalau bahasa Melayunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia takutkan hantu, kita lari. Kita takutkan polis, tengah bawa kereta nampak polis, kita takut, menggelabah, peluh habis. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala bukan bererti kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, qaribum minallah, rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin lama kalau kita takut dengan Allah, kita kena rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena beribadah dan melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi ciri-ciri orang munafik. Sebelum ni kita baca yang ke-29, memakan harta anak yatim, dan kita sambung yang ke-30. Yang ke-30, merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala apabila berbuat dosa. Dia suka buat dosa, dia rasa suka, sangat seronok bila buat dosa. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu dosa, kemudian dia merasa selamat dari muka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala,
maka anggapan ini adalah berdosa besar dan amalan orang-orang munafik. Amalan orang-orang munafik. Dia tak takut langsung buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia buat dosa itu, tuan-tuan, dia berasa gembira. Dia berasa gembira hatta sehingga kalau kita tegur dia, dia marah kita balik. Ada juga orang jenis macam ni. Ya tak, dia buat dosa, kita tegur dia, alah kau poyo, tegur-tegur orang. Ada jenis macam ni. Kalau orang muda dia kata poyo. Kalau orang-orang yang berumur dia kata berlagak. Ya tak, berlagak. Kalau orang-orang yang agak veteran sikit, bila imam tu agak muda tegur sikit, imam ni buat pasal pula tegur-tegur orang tua ni, tumbuk lagi. Habis tak dapat. Dia gembira, dia tak nak terima teguran, dia tak nak terima. Sedangkan ingat memperingatin ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, maka berilah ingatan, sesungguhnya ingatan itu akan beri manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kita sentiasa kena beringat. Ya, Allah kata apa dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa a'rada, berpaling, ingkar, an zikri, akan peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kehidupannya itu sempit. Ayat ini, kehidupan sempit ini, tuan-tuan, ulama mentafsirkan dua perkara. Pertama, kehidupannya di dunia ini akan sempit. Pertama, ulama kata kehidupan di dunia ini akan sempit. Dia tak nak dengar peringatan, dia tak nak datang kuliah, dia tak nak datang tazkirah, datang sembahyang Jumaat, khutbah dia tidur. Dia tak nak langsung. Malahan kalau orang bagi tazkirah, dia marah, dia bantai balik. Allah kata apa? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Aku akan bagi kehidupan itu sempit. Ulama kata pertama kehidupan di dunia, dan ada ulama mentafsirkan ayat ini kehidupan ataupun di dalam kubur nanti sempit. Tuan-tuan kena ingat, barang siapa berpaling, a'rada, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku hidupkan dia. Aku hidupkan orang-orang ini, orang-orang yang berpaling, tak nak dengar nasihat, tak nak dengar, melawan dan sebagainya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku hidupkan dia di akhirat nanti dalam keadaan buta. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas perbuatan dosa dengan hukuman seksa di hari kiamat nanti, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi seksaan pada orang yang suka, yang gembira buat dosa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Surahul azim. Yang bermaksud, maka ketika mereka lupa peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membuka semua pintu. Kami membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka diam, berputus asa. Orang yang lupa, orang yang tak nak mendengarkan, tak nak dengar peringatan, tak nak datang kuliah, dia gembira, duit dia banyak, dia suka. Sedangkan dalam keadaan dia suka, dalam keadaan dia kaya, Allah uji dia. Dia tak tahu, Allah saja bagi je. Apa dia nak buat, Allah bagi je. Tapi di akhirat nanti dia kena. Ya tak? Nanti di akhirat nanti dia kena. Na'udzubillah min zalik. Baik, sambung satu lagi, yang ke-31. Sifat orang munafik iaitu memanggil orang dengan gelaran buruk yang tidak disukai. Kita gelar orang. Ya tak? Kalau nama Pak Long tu, nama Pak Cik tu Muhammad, kita panggil dia apa? Mat. Ya tak? Mat. Mat tu dalam bahasa Arab mati. Ya tak? Panggil Mat. Kalau Ahmad, kita panggil dia apa? Mat. Tu panggil betul-betul Muhammad, yang terpuji. Ahmad, yang terpuji. Ini kita gelar Mat. Mat tu bila nak, mat tu dah nazak tu, mati tu dah nazak tu. Tak, kita gelar orang. Suka-suka hati kita nak gelar orang. Baik, memanggil seseorang dengan gelaran buruk yang tidak disukai adalah dilarang dalam Islam, kerana ia boleh menjejaskan
atau menjatuhkan maruah dan nama baik di kalangan orang ramai. Perbuatan ini adalah amalan orang-orang munafik dan boleh mencetuskan pergaduhan antara satu sama lain. Kita gelar-gelar orang, kita panggil orang tu macam-macam, boleh jadi gaduh. Ya tak? Berjiran kita panggil kita, weh, contoh, weh, kita pun kadang-kadang tak ada nama ke? Ya tak? Jiran panggil. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Surahul azim, yang bermaksud, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang buruk antara sama-sama kamu. Seburuk-buruk panggilan ialah orang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Allah dah tegaskan di dalam Al-Quran, jangan gelar orang. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita sampaikan ini sama-sama kita muhasabah diri kita, kita ambil iktibar dan pengajaran. Inilah 31, insyaAllah akan datang kita sambung lagi ke 32. Ada 50 ciri-ciri sifat orang munafik. Sama-sama kita muhasabah diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kisah apabila seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat itu bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah Nabi buat di sepertiga malam? Apakah yang Nabi lakukan di sepertiga malam? Kita sedia maklum, Masjid Nabawi itu tuan-tuan, sebelah Masjid Nabawi itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau iktikaf, dia romantik sikit dengan Sayyidatina Aisyah. Kepala dia di dalam rumah, sambil tu Sayyidatina Aisyah sikat rambut Nabi, dan kaki dia sebagai badan dia di dalam masjid. Dia iktikaf begitu. Itu sunnah. Sayyidatina Aisyah disikat rambut Nabi. Nanti puan-puan boleh try balik rumah, tarik, kalau suami tarik, sikatkan rambut dia, sikatkan rambut ke cabut uban dan sebagainya, cari kutu ke. Baik. Di satu malam, Aisyah cerita kepada sahabat itu, di satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Rasulullah kata, wahai Aisyah, biarkanlah aku beribadah dengan Rabbku, dengan Tuhanku pada malam ini. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku sangat suka berdekatan denganmu wahai Rasulullah. Akan tetapi aku suka apa yang membuatmu senang. Maksudnya tuan-tuan, Nabi satu malam tu dia minta, dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidatina Aisyah kata, sesungguhnya Rasulullah, aku suka mendekatkan diriku kepadamu, yakni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Aisyah, aku lebih suka kalau tengok Rasulullah ni senang. Maka Nabi pun berdiri dan bersuci. Dia membersihkan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat tahajud, hajat dan taubat dan sebagainya, qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaminkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bangun di sepertiga malam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah tengok Nabi solat, dan akhir sekali ketika Nabi berdoa, Nabi menangis. Nabi menangis teresak-esak, meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun sehinggakan janggut Nabi, satu kisah, satu riwayat menceritakan sehingga janggut Nabi itu basah. Bermakna Nabi ini betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nak masuk subuh, Sayyidina Bilal pun datang. Dia tengok Nabi menangis. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah kata, aku baca satu ayat ini ketika aku sembahyang. Apa dia? Kata Bilal. Ayat dia, Nabi kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda orang-orang yang berakal. Nabi baca ayat ni, Nabi menangis. Sebab apa? Nabi tahu umat akhir zaman ini tidak boleh berfikir dah bab kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Bilal tanya Nabi, takkan baca ayat ni terus menangis? Maka Nabi kata, afala akunu abadan syakura, laqad nazalat alayya lailatul ayah wailul liman qara'aha wa lam yutafakkar fiha. Tidaklah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kalau aku tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh telah turun kepadaku malam ini sebuah ayat, celaka orang membacanya yang tidak merenungkannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah ini menceritakan Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala pun menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW lebih lagi, ya tak? Kena lebih minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tak ada duit pun istighfar, ada apa-apa masalah pun istighfar. Digalakkan istighfar sehari 360 kali insya-Allah tuan-tuan. Jadi InsyaAllah apa yang saya sampaikan ni, kita sama-sama muhasabah diri kita. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa dan sebagainya. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.